Berjumpa lagi kita dalam channel aku. Hari ini kita nak menceritakan pasal kemalangan drone. Kemalangan drone ni biasanya berlaku disebabkan kita melakukan quick shot. Okay, seperti mana kita tahu, quick shot adalah salah satu menu yang digemari ramai pilot. Sebab pilot hanya perlu membuat satu lukisan ataupun draw pada objek yang disasarkan, dan kemudian pilot hanya perlu tekan start dan drone akan membuat action. Contohnya, pilot memilih untuk melakukan menu circle quick shot. Yang ini drone akan melakukan pusingan pada sasaran. So, benda ni adalah automatik. Kita kadang-kadang kita tak perasan apa yang bakal berlaku pada drone yang bergerak secara automatik. Ianya bukan manual. So, apabila kita dah pilih kita punya sasaran, dah draw kita punya target, drone akan mengelilingi objek. Tapi kena ingat, pada kebiasaannya drone tidak mempunyai sensor pada setiap sisi. Yang ini yang dimaksudkan adalah contohnya seperti Mavic Mini. Atau lebih dekat lagi, kita boleh tengok contoh di dalam video ini. Jadi, apakah cara untuk mengelakkan berlakunya kemalangan tersebut? Nombor 1, pastikan tiada halangan seperti bangunan, bukit bukau, pokok-pokok yang akan menghalang drone daripada melakukan quick shot. Nombor 2, pastikan pilot tahu dari mana arah drone akan memulakan quick shot, sama ada daripada kanan ataupun kiri. Sekiranya anak panah kanan yang ditekan, quick shot akan bermula daripada sebelah kanan. Sekiranya anak panah sebelah kiri yang ditekan, maka quick shot akan bermula daripada sebelah kiri. So, dengan cara ini, pilot akan lebih alert. Nombor 3, ketika drone berjauhan dengan pilot, yang ini drone dah hilang daripada pandangan pilot secara fizikal, automatik pilot harus set apa yang ada dalam skrin remote adalah mata kedua pilot. So, apabila ingin melakukan quick shot, pastikan pilot membuat pusingan 360 darjah untuk melihat sekitar ataupun sekeliling drone sekiranya ada halangan. Apabila kita tengok dalam skrin remote, tiada pun sebarang blind spot, ataupun kita boleh tengok sikit kanan dan kiri, tak boleh. Kita cuma nampak di hadapan sahaja. Seterusnya, apa lagi perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan drone? Penerbangan yang rendah tetapi bergerak di dalam jarak yang jauh. Contohnya, menerbangkan drone lebih kurang 1 meter sahaja tetapi bergerak lebih kurang 1 kilometer. Bayangkan, ini boleh menyebabkan berlakunya signal loss yang menyebabkan drone akan terputus daripada kawalan remote. Dan apabila drone hilang kawalan, dia akan menghabiskan kelajuan terakhir dan menyebabkan drone terbabas, dan menyebabkan drone akan melanggar apa sahaja objek yang berada di sekelilingnya sekiranya ada. Kenapa berlakunya signal loss? Bila terbang rendah. Terbang tinggi pun sama ada signal loss, tapi bila terbang rendah, signal loss dia ataupun signal interference dia lebih tinggi sebab bumi adalah berbentuk sfera. Dibandingkan dengan jika kita menerbangkan drone pada ketinggian 100 meter, itu akan lebih safety berbanding dengan kita menerbangkan 1 meter. Sebab dengan 1 meter kita tak tahu apa yang bakal melintas, mungkin motor, mungkin kereta. Dan sebenarnya dalam jarak jauh untuk terbang rendah ni tak digalakkan. Sekiranya anda ingin membuat penggambaran, tidak perlulah pilot dan drone berjauhan. Seeloknya pilot dan drone kena dalam jarak yang dekat saja. Sebab kita menggunakan drone bukan untuk mengintip, tapi ada juga keperluan lain yang setengah orang perlukan. Kenapa drone tu perlu jauh. Tapi kebanyakannya jika membuat penggambaran, cukuplah sekadar pilot dan drone tidak perlu jauh sangat. So, apa yang jadi sekiranya berlaku signal loss ketika terbang rendah ni? Apabila berlaku kemalangan, akan menyebabkan chip processor panas. Benda ni sebenarnya tak baguslah untuk drone apabila chip processor panas. Kalau boleh jangan diamalkan berlakunya kemalangan. Cuba elakkan kemalangan. Jadi, apakah cara yang boleh dilakukan untuk mengelakkan kemalangan tersebut berlaku? Terbang rendah dengan menggunakan Cine mode. Kita tahu drone ada 3 mode pada kebiasaannya, iaitu Cine mode, P mode dengan Sport mode. Elakkan menggunakan P mode dengan Sport mode kerana kedua-dua mode ini akan bergerak dengan kelajuan yang laju. Jadi itu saja pengalaman yang dapat aku kongsikan. Semoga kita berjumpa lagi di channel aku di lain hari.